TV KPM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Hakim. Okay, kebetulan Hakim dah sampai ni. Ustazah nak minta Hakim jawab satu soalan. Yang mana Ustazah? Jawab maklumat peribadi. Ya, Ustazah nak Hakim teka siapakah yang dimaksudkan? Siapakah beliau? Baik, kalau tengok maklumat peribadinya, seorang sahabat Rasulullah, seorang pemimpin ulung, sangat berani, digeruni musuh, digelar Al-Faruq. Ya. Dan huruf-huruf dia ada dekat sini Hakim. Okey. Cuba Hakim jawab berdasarkan maklumat tu. M-U-A-R. Saya tahu Ustazah. Okey. Amru. Betul kan? Tapi kalau Amru yang nombor 5 tu, adakah dia digelar Al-Faruq Hakim? Oh, betul lah, ada Al-Faruq. Al-Faruq. Kalau Al-Faruq, saya tahu dah. Ini mesti betul. Omar Ustazah. Ya, jawapannya adalah Umar digelar sebagai Al-Faruq dan juga memenuhi kriteria semua maklumat peribadi yang dinyatakan di situ. Okey, tahniah Hakim. Terima kasih Ustazah. Sama. Didik TV. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke Selawat Menengah Rendah bersama dengan saya, Luqman Hakim. Baik, hari ini kita nak belajar tentang pendidikan Islam tingkatan 1 berkaitan keunggulan Khulafa' Rashidin. Agak-agak dengan siapa ya? Saya dah tahu dah. Agak-agak siapa? Jom kita lihat profil Ustazah kita hari ini. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Suhana Fadzil dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Kuantan, Pahang. Apa khabar Cikgu? Manis senyuman Cikgu. Yang kedua, kita juga bersama dengan ustazah kita iaitu Ustazah Nur Hafizah Mat Isa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangar Perlis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat Hakim. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Ustazah yang sudi bersama dengan kita. Dan seperti biasa, kita juga bersama dengan rakan-rakan yang lain dengar cerita sama sekolah dengan Ustazah. Ya, betul ke Ustazah? Betul. Boleh Ustazah perkenalkan mereka kepada kami? Okay, bersama-sama dengan Ustazah dan juga Hakim, ada 4 murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Perempuan Alawiyah Kangar Perlis. Mereka semua merupakan murid tingkatan 1. Jadi Ustazah perkenalkan seorang demi seorang. Yang pertama, Naurah Akifah binti Muhammad Kamal. Ustazah minta Naurah untuk lambai. Okay. Seterusnya yang kedua, Nur Irish Kristina binti Azwan. Irish, tolong lambai Irish. Okay, dan yang ketiga, Nur Nurin Iwani binti Cik Johan ataupun Nurin. Nurin minta lambai. Dan yang terakhir sekali, Nur Akilah binti Muhammad Syihabuddin, dipanggil Akilah. Okey, hari ini nampaknya saya seorang je lah kumbang ya Ustazah ya. Juru bahasa pun perempuan, murid-murid pun perempuan. Baik, jadi Ustazah, ramai yang tertanya-tanya, apakah kaitan gimik kita yang sebentar tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okay. Jawapan yang betul tadi adalah Umar kan, betul? Hakim. Okay, jadi Umar merupakan salah seorang Khulafa' Ar-Rashidin dan pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan Khulafa' Ar-Rashidin iaitu keunggulan Khulafa' Ar-Rashidin. Okey, baik. Jadi tanpa buang masa, jom kita hulurkan kelas ini kepada Ustazah. Terima kasih. Silakan Ustazah. Terima kasih Hakim. Okay, pertama sekali sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena tahu dulu berkaitan dengan riwayat Khulafa' Ar-Rashidin. Dan Khulafa' Ar-Rashidin ini merupakan gelaran yang diberikan kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan pemerintahan
pemerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan ada 4 orang Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Khalifah Umar bin Al-Khattab. Yang ketiga, Khalifah Osman bin Affan. Dan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Talib. Dan di bawah ni ada tempoh pemerintahan bagi setiap khalifah, iaitu Saidina Abu Bakar 11 sehingga 13 Hijrah, Khalifah Umar 13 hingga 23 Hijrah, Khalifah Uthman 23 hingga 35 Hijrah, dan yang terakhir Khalifah Ali 35 hingga 40 Hijrah. Okey, dan ini adalah empayar Islam, di mana kalau kita tengok yang berwarna biru gelap itu adalah empayar Islam pada zaman Rasulullah SAW, itu hanya di Arab Saudi. Tetapi pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, pemerintahan Islam lebih meluas lagi, telah memasuki Mesir, Syria, Armenia dan juga Parsi. Okay. Khulafa Ar-Rasyidin adalah golongan terpilih untuk menyambung gagasan dan kepimpinan Rasulullah SAW. Mereka juga sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW dan mempunyai hubungan kerabat ataupun hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Seterusnya, corak pemerintahan mereka berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah serta menitik beratkan konsep syura. Pemerintahan mereka berpusat di Madinah dan mengambil masa lebih kurang 29 tahun. Jadi sekarang kita pergi kepada seorang demi seorang Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abdullah bin Osman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'id bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab. Lahir di Mekah tahun 572 Masihi dan juga nasabnya daripada Bani Taimi Quraisy. Ibu beliau adalah Ummu Al-Khair Salma bin Sukri, gelarannya ialah Atiq dan juga As-Siddiq. Atiq bebas daripada api neraka, As-Siddiq orang yang paling benar dalam kata-katanya. Wafat tahun 13 Hijrah, berusia 63 tahun, dimakamkan di sisi Rasulullah SAW. Okay, itu khalifah yang pertama. Khalifah yang kedua iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Nama Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, lahir di Mekah juga tahun 584 Masihi, 13 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Nasab adalah Bani Adi Quraisy. Ibu beliau Hantamah binti Hashim, gelaran Al-Faruq, iaitu pemisah antara hak dan batil. Wafat tahun 23 Hijrah, berusia 63 tahun kerana ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Farisi dan dimakamkan di sisi Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga, Khalifah Osman bin Affan. Nama beliau Osman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Samsin bin Abdul Manaf bin Qusa bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Dilahirkan di Mekah juga pada tahun 576 Masihi dan nasab beliau adalah Bani Umayyah Quraisy. Ibu beliau adalah Arwa binti Quraisy, gelaran Zu An-Nurain yang memiliki dua cahaya kerana beliau berkahwin dengan dua orang puteri Rasulullah, iaitu Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum. Wafat tahun 35 Hijrah, berusia 80 tahun, dibunuh oleh pemberontak, dimakamkan di perkuburan Baqi'. Dan yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Talib. Nama Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, lahir di Mekah juga tahun 599 Masihi, nasab Bani Hashim Quraisy. Ibu beliau Fatimah binti As'ad, isteri berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra, iaitu puteri Rasulullah SAW. Diambil sebagai anak angkat Nabi sejak daripada kecil lagi. Gelaran beliau adalah Abu Turab, iaitu bapa si tanah. Okay, dan untuk bahagian ini kita ada tugasan kepada murid di dalam talian. Dan untuk tajuk ini sebenarnya tugasan secara berkumpulan, dan Ustazah telah pun buat kad untuk pelajar-pelajar pilih untuk tugasan masing-masing. Dan sekarang ni Ustazah nak minta semua murid untuk mengangkat kad yang telah dipilih untuk tugasan sepanjang slot kita pada hari ini. Okey, angkat sekarang murid-murid. Okey, jadi di situ Airis Saidina Ali, Nurin Saidina Osman, Akilah Saidina Umar dan juga Naurah Saidina Abu Bakar. Jadi mereka akan membuat tugasan merujuk kepada seorang khalifah sahaja, dan tugasan mereka akan dikumpulkan di akhir nanti, Hakim. Jadi sekarang tugasannya adalah dengan melengkapkan carta alih yang telah diberikan,
dan Ustazah bagi masa sedikitlah untuk murid-murid menjawab dan juga nanti akan bentangkan jawapan. Okey. Jadi boleh menulis sekarang dan Hakim sementara Ya. mereka murid-murid menjawab. Ustazah rasa yang paling penting lah dalam riwayat hidup ni mungkin nama penuh kan. Ya. Dan juga gelaran. Betul. Itu je Ustazah rasa yang penting untuk murid-murid tahu. Baik, jadi itulah tugasan yang perlu dilengkapkan oleh murid-murid kita. Jadi jom kita bertanya kepada mereka. Bagaimana, sudah bersedia? Okey, kalau sudah siap, masing-masing tunjukkan jawapan di hadapan kamera masing-masing. Okey, silakan tunjukkan jawapan yang betul. Okey, jadi Ustazah bagaimana? Okey. Kita mula dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Baik. Gelarannya adalah Abu Turab, betul, kepada Irish. Seterusnya Nurin Osman bin Affan. Gelaran Nurin ke bawah sikit Zu An-Nurain, betul. Seterusnya Umar bin Al-Khattab, gelaran ke bawah sikit. Baik. Al-Faruq, okay, betul. Dan yang akhir sekali Sayyidina Abdullah bin Osman, gelarannya Atik dan juga As-Siddiq. Jadi kesimpulannya semuanya betul. Okey, tahniah kepada murid-murid kita. Jadi Ustazah, berapakah ganjaran untuk mereka? Okey. Jadi Ustazah minta Hakim letakkan setiap orang satu ganjaran. Satu ganjaran setiap seorang. Baik, jadi sementara saya nak letakkan ganjaran untuk mereka, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Rendah. Didik TV KPM. Apa tanda orang hebat? Memiliki sifat yang hebat. Termasuklah Khulafa Ar-Rashidin menjadi golongan yang hebat kerana memiliki sifat-sifat yang hebat. Jadi untuk segmen ini, kita nak belajar tentangnya bersama dengan Ustazah kita, Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Okey Ustazah, apakah sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rashidin? Okay, terima kasih Hakim. Seterusnya kita masuk pada sifat peribadi Khulafa Ar-Rashidin. Setiap khalifah mempunyai ciri dan sifat-sifat yang penuh dengan kemuliaan. Kepribadian mereka tidak tertanding oleh kita lah, manusia biasa, dan mereka dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama sekali kita tengok khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, beliau bersifat pemurah. Beliau membeli dan memerdekakan hamba yang disiksa seperti Bilal bin Rabah dan juga Ammar bin Yasir. Rasulullah SAW sendiri bersabda, saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hatinya. Masya-Allah. Jadi Rasulullah sendiri pun memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, beliau seorang yang berani, selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh kaum baginda semasa di Mekah. Jadi Sayyidina Abu Bakar sangat berani mempertahankan Rasulullah. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar bersifat dermawan, iaitu seorang hartawan yang banyak membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi umat Islam. Bukan digunakan semata-mata untuk diri sendiri, tetapi juga untuk yang pentingnya untuk agama Allah. Yang keempat, beliau cinta kebenaran. Cintakan kebenaran dan mempunyai semangat setiakawan yang sangat tinggi. Seterusnya, yang kelima, Sayyidina Abu Bakar bersifat lembut, iaitu lembut hatinya dan mudah menangis terutamanya ketika beliau membaca Al-Quran. Jadi itu antara sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar. Sekarang kita pergi pula kepada sifat-sifat peribadi yang dimiliki oleh Khalifah Islam yang kedua, iaitu Umar bin Al-Khattab. Umar tadi seperti mana yang dijawab oleh Hakim di awal tadi. Yang pertama ialah perwatakan yang keras. Jadi Sayyidina Umar berperwatakan yang keras, suka beradu kekuatan dan sangat cekap dalam menunggang kuda. Yang kedua, Sayyidina Umar juga sangat berani,
Contohnya, beliau berhijrah pada waktu siang. Dia tak tunggu malam. Siang-siang dia dah berani menunjukkan sifat beliau untuk berhijrah secara terang-terangan. Ya. Okay, jadi sebab tu Saidina Umar ni kita kenal sebagai seorang yang sangat berani lah. Yang ketiga, cerdas, membeli dan memerdekakan hamba yang disiksa seperti Bilal dan juga Ammar. Okay, seterusnya, yang keempat, berpengetahuan tinggi, selalu membela Rasulullah SAW yang cuba dibunuh oleh baginda semasa di Mekah. Okay. Seterusnya, yang ketiga adalah Saidina Uthman bin Affan. Jadi sifat yang dimiliki oleh Saidina Uthman, yang pertama ialah pemalu. Saidina Uthman sangat pemalu dan juga lemah lembut, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, tidakkah engkau malu kepada lelaki yang malaikat sendiri malu kepadanya? Masya Allah. Itu sabda Rasulullah menunjukkan betapa beliau mempunyai sifat malu. Ya. Malaikat pun malu kan. Seterusnya, yang kedua, bersifat dermawan. Seorang yang dermawan dan pemurah. Beliau banyak menderma untuk perang Tabuk, membeli perigi raumah untuk kegunaan umat Islam, menderma 100 ekor unta dengan muatan kepada umat Islam yang susah. Jadi beliau bukan sahaja mempunyai harta, tetapi juga harta yang digunakan itu digunakan untuk umat Islam. Menderma 100 ekor unta tu bukan unta saja, tapi unta tu disertai dengan muatan. Lagi banyaklah kegunaan dia kan Hakim, untuk membantu umat Islam yang susah. Okay. Dan yang terakhir, beliau suka membantu, iaitu membeli dan memerdekakan hamba yang disiksa seperti Bilal dan Ammar. Sabda Rasulullah, saya tidak tahu adakah masih ada orang yang melebihi Abu Bakar dari segi kemurahan hatinya. Yang keempat adalah Saidina Ali bin Abi Talib, seorang yang berani dan gagah. Panglima perang yang berani dan gagah perkasa. Seperti dalam perang Khandaq, beliau telah berlawan satu lawan satu dengan pahlawan Quraisy yang lebih berpengalaman, iaitu Amru bin Wid al-Amiri, dan berjaya menewaskannya. Ini menunjukkan bukti bahawa Saidina Ali seorang yang berani. Yang kedua, banyak kemahiran, iaitu pandai berpidato, handal bermain pedang, memanah dan juga menunggang kuda. Yang ketiga, pandai menulis dan membaca, sehingga beliau dilantik menjadi salah seorang penulis wahyu, penulis apabila ayat Al-Quran diturunkan. Dan yang keempat, pintar dan mahir, sangat pintar dan mahir dalam bidang faraid, Al-Quran, hukum-hukum syarak, bahasa dan sastra. Beliau juga kuat daya ingatan sehingga mampu menghafaz seluruh Al-Quran. Jadi beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu antara sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh keempat-empat Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi sekarang sampai masa untuk kita nak buat aktiviti yang melibatkan murid. Jadi setiap murid masih lagi mempunyai tugasan sama seperti tadi. Seorang akan buat berkaitan dengan Saidina Abu Bakar dan dan juga Khalifah Islam yang lain. Okay, jadi sekarang aktiviti melengkapkan peta buih. Peta buih seperti ini telah pun diberikan kepada semua murid. Jadi Ustazah minta, inilah peta buih itu, sifat peribadi Saidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Jadi semua murid perlu melengkapkan sifat-sifat peribadi dalam peta buih yang telah diberikan. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid boleh mulakan tugasan, termasuklah yang menonton di rumah. Mungkin boleh pilih salah satu daripada empat ataupun keempat-empatnya. Apakah sifat-sifat peribadi Khulafa Ar-Rasyidin kita? Baik. Jadi bagaimana murid-murid dalam talian? Sudah ada jawapan? Mantap. Okey, kalau sudah ada, tunjukkan di hadapan kamera. Kita lihat jawapan dari setiap seorang. Hijau belaka ya. Ini, okey, bermula dengan siapa Ustazah? Saidina Abu Bakar dulu, Hakim. Baik, okey. Kita mulakan Saidina Abu Bakar. Boleh bacakan jawapan? Okey.
Sila bacakan jawapan bermula dengan Irish mungkin? Saidina Abu Bakar, kalau tak salah Ustazah. Abu Bakar, okey. Naurah. Naura, okey. Silakan. Sifat peribadi Saidina Abu Bakar ialah pemurah, berani, lembut dan dermawan. Pemurah, berani, lembut. Ustazah tulis lembut hatinya, samalah. Dermawan. Ustazah tulis hartawan yang dermawan, sama juga. Jadi, betul semuanya. Tahniah kepada Naurah. Jadi macam biasa Hakim boleh bagi satu ganjaran untuk Naurah. Okey. Tahniah Naurah. Seterusnya Khalifah yang kedua iaitu Saidina Umar. Jadi Saidina Umar, Ustazah minta murid yang mendapat tugasan Saidina Umar untuk membacakan jawapan. Sifat peribadi Saidina Umar ialah perwatakan keras, berani, cerdas dan pengetahuan tinggi. Pengetahuan tinggi, betul. Okay, jadi jawapan Akilah pun betul, sama macam jawapan yang telah Ustazah sediakan di depan ni. Jadi tahniah juga kepada Akilah. Macam biasa Hakim. Ya, Ustazah. Bagi satu ganjaran juga kepada Akilah. Okey, tahniah Akilah. Seterusnya Khalifah Islam yang ketiga iaitu Saidina Osman. Ya. Silakan. Okey, siapa yang memegang perwatakan Osman? Silakan. Sifat peribadi Saidina Osman ialah pemalu, dermawan, lemah lembut dan suka membantu. Okey. Jawapan Nurin Nurin, pemalu, dermawan, lemah lembut, suka membantu. Betul, empat jawapan ni betul. Jadi semuanya betul. Tahniah kepada Nurin. Hakim bagi satu lagi ganjaran juga kepada Nurin. Baik, tahniah Nurin. Seterusnya Khalifah yang keempat ataupun yang terakhir, iaitu Saidina Ali. Okey. Saidina Ali. Okey, diminta. Silakan. Irish. Sifat peribadi bagi Saidina Ali ialah berani dan gagah, banyak kemahiran, pandai menulis dan membaca, dan terakhir sekali sangat pintar dan mahir. Okey. Jadi jawapan yang diberi oleh Irish juga sama. Sebenarnya Saidina Ali ada lagi kemahiran-kemahiran ataupun ada lagi peribadi mulia yang lain. Dan Ustazah hanya sediakan 4 ini saja, dan jawapan yang diberikan oleh Irish tepat sekali. Tahniah Irish. Irish juga layak untuk mendapat ganjaran Hakim. Okey, tahniah kepada Irish juga kerana mendapat ganjaran. Okey, jadi kalau kita lihat Ustazah, setiap murid kita seorang mendapat 2 ganjaran. Tahniah kepada diri sendiri. Tepuk sikit. Okey, baik. Jadi kita nak berehat seketika. Boleh Ustazah? Ya, boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Rendah. KPM. Keunggulan Khulafa Ar-Rashidin terbukti juga dengan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan dalam aspek politik, agama, sosial dan pelbagai lagi. Jadi untuk segmen ini kita nak belajar tentang apakah sumbangan yang telah diberikan oleh Khulafa Ar-Rashidin kita. Jom kita dengarkan dari Ustazah Nur Hafizah Mat Isa. Silakan Ustazah. Terima kasih Hakim. Sama-sama. Sumbangan Khulafa Ar-Rashidin kita akan tengok satu persatu, bermula daripada Saidina Abu Bakar, Umar Al-Khattab yang kedua, yang ketiga Saidina Osman bin Affan dan juga yang terakhir Saidina Ali bin Abi Talib. Betul. Jadi kita mulakan yang pertama iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari aspek politik, beliau meneruskan cita-cita Rasulullah SAW, iaitu menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sempadan negeri Syam. Apa tujuan menghantar Usamah? Tujuannya adalah untuk memerangi kerajaan Rom Timur ataupun kerajaan Byzantine. Jadi ini adalah
usaha yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW diteruskan oleh Saidina Abu Bakar. Dari aspek agama pula, beliau memerangi golongan yang enggan membayar zakat, murtad dan juga nabi palsu. Pada zaman Saidina Abu Bakar, terdapat golongan yang tak nak membayar zakat kerana bagi mereka zakat hanya dibayar sewaktu hayat Rasulullah SAW saja. Jadi bila Rasulullah dah wafat, mereka tak nak membayar. Jadi tak bolehlah, sebabnya zakat adalah kewajipan kepada kita umat Islam. Jadi Saidina Abu Bakar memerangi golongan ini kerana tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Murtad pun sama, orang yang keluar daripada agama Islam, dan juga orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Mana ada dah hakim kan nabi selepas Rasulullah. Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Seterusnya membentuk 11 pasukan angkatan perang untuk menghadapi kaum murtad, kerana pada waktu tersebut golongan murtad telah memberontak di tanah Arab. Yang ketiga, mengarahkan Zaid bin Sabit supaya mengetuai usaha menghimpunkan Al-Quran. Sebab pada zaman dahulu Al-Quran tidak dibukukan macam yang kita baca sekarang. Sekarang dipanggil mushaf Al-Quran, dah dibukukan mudah kan. Pada zaman tersebut ayat Al-Quran duduk merata-rata, dan selepas peperangan Yamamah, ramai hufaz ataupun ramai orang yang menghafal Al-Quran telah pun meninggal dunia. Jadi dikhawatiri ayat Al-Quran itu hilang, maka atas nasihat daripada Saidina Umar, diadakan usaha untuk nak mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran pada waktu itu terdapat di merata-rata, terdapat di pelepah-pelepah tamar, kan, di batu-batu. Jadi semuanya dikumpulkan dan juga ditulis semula. Itu antara sumbangan pentinglah yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar. Seterusnya, khalifah yang kedua iaitu Umar bin Al-Khattab. Jadi kita tengok apakah sumbangan Umar pula. Yang pertama daripada aspek politik, beliau menubuhkan majlis syura. Majlis syura ni majlis yang nak buat sesuatu keputusan, dia tak buat seorang-seorang, dia melalui pemuafakatan. Jadi untuk nak dapatkan keputusan yang terbaik kena melalui perbincangan lah. Itulah yang dinamakan sebagai majlis syura. Yang kedua, membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditakbir oleh seorang ketua yang dipanggil sebagai gubernur. Yang ketiga, menubuhkan jabatan tentera, jabatan penulis, jabatan percukaian dan jabatan perbendaharaan negara. Itu dari aspek politik. Dari aspek sosial pula, menetapkan wang sara hidup berdasarkan keutamaan dan perjuangan mereka. Jadi bantuan ini diberikan untuk kepada rakyat untuk meneruskan kehidupan lah, supaya dapat menampung kehidupan seperti biasa. Yang kedua, mengasaskan takwim Islam. Takwim Islam adalah hasil daripada sumbangan daripada Saidina Umar. Dan kita guna hari ini yang kalender hijrah kan, itulah takwim Islam. Okey, dan yang seterusnya memperkenalkan undang-undang pentadbiran tanah. Itu dari aspek sosial. Seterusnya daripada aspek ekonomi, Saidina Umar menubuhkan Baitul Mal. Dan kalau kita tengok dekat Malaysia kan Hakim, Baitul Mal pun ada di setiap negeri kan. Pentingnya Baitul Mal ni dalam pengurusan harta umat Islam. Okay, seterusnya memperkenalkan pelbagai cukai yang diberi nama jizyah dan juga kharaj. Dan cukai inilah yang akan digunakan untuk pembangunan negara. Kalau kita dekat Malaysia pun ada kan Hakim, cukai kan, kita kena bayar cukai. Dan adalah kategori-kategori rakyat yang kena bayar, bukan semua yang kena bayar. Yang mempunyai pendapatan yang tinggi kena bayar. Rakyat biasa ni insya-Allah selalunya tak payah bayar. Okey, seterusnya membina terusan dan tali air bagi tujuan untuk nak mengairi kawasan pertanian. Okey, dari aspek ketenteraan pula, Saidina Umar mengemaskini angkatan tentera dan juga memberi gaji kepada gubernur dan tentera yang terlibat dalam berjuang. Jadi dibayar gaji kepada mereka. Okey. Jadi itu antara sumbangan penting yang telah dilakukan oleh khalifah yang kedua iaitu Saidina Umar. Jadi sekarang kita pergi kepada khalifah yang ketiga iaitu Saidina Osman bin Affan. Kita lihat apakah sumbangan Saidina Osman. Dari aspek sosial, Saidina Osman berusaha meningkatkan pandangan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Jadi Saidina Osman memberi peluang pekerjaan supaya rakyat dapat
ada pendapatan, kan, dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Okay, dari aspek politik pula, memperkenalkan sistem protokol dalam pentadbiran. Seterusnya, mengukuhkan lagi peranan Baitul Mal untuk membiayai pembangunan negara. Baitul Mal tadi kalau kita tengok diperkenalkan oleh khalifah yang sebelum tu, iaitu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Jadi pada zaman Saidina Osman mengukuhkan lagi peranan tersebut, peranan Baitul Mal. Seterusnya daripada aspek ketenteraan, mengukuhkan pertahanan negara dengan membina angkatan tentera laut bagi membasmi pemberontakan dan juga penaklukan. Okay, tentera laut. Seterusnya daripada aspek agama, membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Osmani. Jadi Mushaf Osmani daripada nama Saidina Osman. Osmani kan merujuk kepada Saidina Osman lah. Seterusnya memperkenalkan azan kedua pada hari Jumaat. Di Malaysia kita azan 2 kali juga kan, Hakim? Sebelum Jumaat ada 2 kali azan. Hasil daripada sumbangan Saidina Osman. Seterusnya mengambil zakat berdasarkan nilai mata wang. Membeli tanah untuk membesarkan Masjid Nabawi. Jadi itu antara peranan yang sumbangan yang sangat penting lah yang telah pun dilakukan oleh Saidina Osman. Dan yang akhir sekali, khalifah yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Jadi kita tengok apakah pula sumbangan Saidina Ali sebagai khalifah yang terakhir. Okay, daripada aspek sosial, Saidina Ali berusaha mengekalkan kestabilan dan juga keharmonian negara. Daripada aspek ketenteraan, Saidina Ali membina markas tentera di Parsi dan sempadan Syria. Daripada aspek ekonomi, Saidina Ali meneruskan kutipan jizyah, iaitu kutipan cukai, untuk menjadi pendapatan lah bagi negara mereka. Okay. Jadi semua tu tadi adalah sumbangan yang sangat penting yang kita perlu ingat. Ada beberapa macam takwim Islam kan, Baitul Mal, semua tu kita kena tahulah. Yang mana kalau kita tengok negara-negara, termasuk negara kita sendiri pun ada menubuhkan juga seperti itu. Jadi itu sumbangan Khulafa' Ar-Rasyidin yang lalu, dan sekarang kita nak menguji pengetahuan pelajar, pengetahuan murid, Hakim. Betul, Ustazah. Jadi Ustazah nak murid dalam talian melengkapkan carta alir yang telah pun diedarkan macam biasa juga, macam tadi, mengikut tugasan masing-masing. Okay, jadi Ustazah dah pun mengedarkan carta alir tersebut. Jadi kita nak bagi masa ke, Hakim, kepada mereka untuk melengkapkan. Okey, bagaimana murid-murid sudah dilengkapkan ataupun dalam proses nak melengkapkan? Sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap. Okey, jadi kalau sudah lengkap, Ustazah, kita lihat terus kepada jawapan mereka. Boleh, Ustazah? Boleh. Okey, silakan, jadi, Ustazah. Kita mulakan dengan khalifah yang pertama lah, Hakim. Boleh? Okey. Khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar. Kita persilakan Naurah untuk membacakan jawapan. Okey, itu jawapan Naurah. Naurah boleh baca tak? Okey, bacakan jawapannya, Naurah. Sumbangan Khalifah Abu Bakar dari segi agama ialah memerangi golongan yang enggan membayar zakat, murtad dan nabi palsu. Okey, daripada aspek agama. Satu lagi dari aspek politik, Naurah. Dari segi politik ialah meneruskan cita-cita Rasulullah menghantar pasukan Usamah bin Zaid ke sepadan negeri Syam untuk memerangi kerajaan Rom Timur. Okay. Jadi jawapan Naurah betul, sama dengan slide yang telah Ustazah letakkan jawapan yang betul. Jadi tahniah kepada Naurah. Macam biasa, Hakim minta untuk bagi ganjaran kepada Naurah. Tahniah, Naurah. Okay, ini antara sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Betul. Seterusnya, Khalifah yang kedua, Khalifah Umar. Okey, siapa yang seterusnya? Silakan.
Akilah. Sumbangan Khalifah Umar dari segi politik ialah membahagikan jajahan Islam kepada beberapa wilayah dan ditadbir oleh gubernur. Okey, betul. Manakala dari segi ekonomi, menubuhkan Baitul Mal dan memperkenalkan pelbagai cukai seperti jizyah dan kharaj. Okey, jawapan yang diberikan oleh Akilah lebih lengkap lagi daripada yang Ustazah tulis kat sini sebenarnya. Jadi terbaik. Jadi jawapan Akilah betul, tahniah Akilah dan layak juga untuk mendapat ganjaran Hakim. Okey, tahniah Akilah atas ganjaran. Dan seterusnya khalifah yang ketiga iaitu Khalifah Osman. Okey, Nurin, bacakan jawapan Nurin. Sumbangan Khalifah Uthman dari aspek sosial ialah berusaha meningkatkan pandangan rakyat dengan memberi peluang pekerjaan. Dari aspek agama pula, Betul. membentuk jawatan kuasa untuk menyalin semula ayat Al-Quran yang dikenali sebagai Mushaf Uthmani. Okey, jawapan yang diberikan oleh Nurin juga tepat. Tahniah Nurin. Dan yang kalau kita tengok Khalifah Osman, sumbangan yang penting pada aspek sosial ni lah, iaitu menyalin semula ayat Al-Quran. Betul. Yang mana Mushaf Uthmani pun kita gunakan sekarang. Ya, Okey. setuju. Jadi tahniah kepada Nurin. Dan yang akhir sekali, sumbangan Khalifah Ali. Ya. Silakan. Sumbangan Khalifah Ali dari segi sosial ialah berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Dari segi ekonomi pula, meneruskan kutipan jizyah. Ya, jawapan yang diberikan oleh Iris juga tepat. Kedua-duanya adalah betul. Dan tahniah Irish, macam biasa Hakim perlu memberi ganjaran juga kepada Irish. Dan tadi saya tertinggal untuk Nurin Ustazah. Jadi saya lengkapkan ganjaran kepada sahabat kita juga, iaitu Nurin. Jadi masing-masing setakat ni Ustazah mendapat 3 ganjaran. Tahniah kepada Rizli, tepukkan. Okey, baik. Jadi itu antara sumbangan-sumbangan yang kita belajar tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Dan sekarang kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Menengah Rendah. KPM. Walaupun Khulafa Ar-Rasyidin sudah tiada bersama dengan kita, tetapi banyak pengajaran-pengajaran dalam kehidupan mereka boleh dijadikan iktibar dalam kehidupan kita. Jadi, untuk segmen ini kita nak belajar tentang pengajaran berdasarkan Khulafa Ar-Rasyidin. Cumanya kawan-kawan, saya tadi duk tengok apa yang Ustazah pegang. Itu buku apa Ustazah? Yang ini adalah buku scrap yang menghimpunkan semua tugasan yang murid dah buat sepanjang tadi. Jadi tadi kan Ustazah dah bahagikan, seorang dapat Saidina Umar, seorang dapat Abu Bakar. Jadi semua ni kita akan satukan dia dalam buku scrap. Di mana buatlah muka depan kan. Buat muka depan bagi lawa-lawa. Lepas tu seterusnya ada isi kandungan, buatlah muka surat dia kan. Dan di dalam ni adalah isi yang tadilah yang telah pun pelajar buat. Yang pertama tadi riwayat hidup. Lepas tu buatlah muka surat dekat bawah ni ikut kreativiti masing-masing. Seterusnya sumbangan, dan yang akhir sekali adalah sifat peribadi. Lengkap. Lepas tu akhir sekali buatlah sedikit kesimpulan. Jadi ikut kreativiti masing-masing. Macam Ustazah letak selotip macam ni saja. Nak tebuk-tebuk pun boleh, ikutlah macam mana pun, asalkan nampak menarik dan boleh diletakkan di dalam kelas sebagai rujukan diri sendiri dan juga rakan-rakan dalam kelas. Nampaklah hasil tangan seorang perempuan, sebab bila buka dalamnya berwarna-warni. Kalau lelaki hitam semuanya. Okey Ustazah, silakan pembelajaran kita yang seterusnya. Okey, Ustazah bergerak ke sini. Boleh? Hakim. Baik, Ustazah ambil tempat, silakan. Baik Ustazah. Seterusnya kita masuk kepada pengajaran daripada
daripada Khulafa Ar-Rasyidin yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama, umat Islam hendaklah mencontohi semangat perjuangan dan juga sifat mulia para sahabat agar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok tadi macam-macam kan contoh sifat mulia, berani, pemurah, itulah yang perlu kita laksanakan dalam kehidupan kita supaya kita juga menjadi orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, umat Islam perlu bersikap berani menegakkan kebenaran dan juga menghapuskan kebatilan yang menyesatkan. Kalau kita tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan semualah khalifah Islam tu semuanya bersifat berani dalam menyatakan kebenaran. Macam itulah juga kita. Jadi nak menyatakan kebenaran kita perlu berani supaya kita dapat mencontohi, seterusnya Allah meridai kita dan seterusnya akhir sekali kita ditempatkan bersama mereka lah di dalam syurga. Yang ketiga, umat Islam perlu sanggup berkorban tenaga, harta dan nyawa untuk kepentingan agama. Jadi kita perlu berkorban apa saja untuk agama kita. Betul. Dan yang terakhir, kita perlulah mentaati dan menghargai sumbangan pemimpin Islam yang telah banyak berjasa kepada kita semua. Jadi ini adalah pengajaran yang boleh kita ambil daripada Khulafa Ar-Rasyidin, pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya kita ada sedikit uji minda Hakim kepada murid-murid. Okay, dalam slot uji minda ni ada soalan yang akan diberikan kepada murid dan murid perlu menjawab secara lisan. Okay, jadi murid perlu berfikir sedikitlah. Soalannya adalah diberi satu kenyataan, para Khulafa Ar-Rasyidin mempunyai sifat keberanian dan juga kesabaran yang amat tinggi. Soalannya, bagaimanakah anda dapat mencontohi sifat tersebut untuk menjadi murid yang cemerlang di dunia dan juga di akhirat. Jadi pelajar perlu mengaplikasikan ilmu yang kita dapat pada hari ini untuk menjawab soalan ini. Jadi Ustazah nak minta murid untuk mula menjawab soalan. Okey, jadi itu soalan yang akan dijawab Ustazah dan mungkin murid-murid di rumah juga boleh turut serta dalam memberikan jawapan yang betul. Ya, betul Hakim. Jadi, apa yang kita belajar, kita praktikkan dalam kehidupan kita. Ya. Baik Ustazah. Jadi, kalau kita lihat kepada murid-murid kita, masing-masing sedang berfikir untuk memberi jawapan. Sebab kalau kita lihat kepada soalan ni Ustazah, soalan yang kena berfikir Ustazah. Ya, betul. Betul. Jadi, kalau mereka yang fokus di dalam kelas, dengar elok-elok apa yang diajar oleh Ustazah, maka boleh jawab segala soalan yang diajukan. Okey. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada Khulafa Ar-Rasyidin, di sini makna kata keseluruhan Ustazah termasuklah Umar, Abu Bakar, Osman dan Ali. Ali, ya betul. Dia bukan hanya khusus tidak dikatakan kepada Umar sahaja kan? Ya, betul. Okay. Baik. Jadi bagaimana murid-murid dalam talian kita? Sudahkah lengkap dengan jawapan masing-masing? Nampak senyum tu, makna kata sudah ada jawapan. Okey. Tunjukkan jawapan di hadapan kamera. Jawapan secara lisan. Oh, lisan. Okey. Silakan. Lisan. Yang pertama Ustazah. Ya. Siapa? Ustazah rasa macam Naurah nak jawab Naurah. Okey, Naurah silakan. Menjadi seorang murid yang berani melakukan sesuatu perkara yang sukar. Sebagai contoh, murid bersungguh-sungguh memahami subjek yang sukar seperti sains. Okay, jadi itu jawapan Naurah. Berani untuk buat sesuatu yang sukar. Sebab kalau ikut jawapan Naurah tadi, yang sukar adalah mata pelajaran sains bagi Naurah. Jadi dia bila sains tu agak susah bagi dia berani untuk nak berhadapan dengan sains tu. Mungkin dia akan belajar bersungguh-sungguh bagi tumpuan dalam kelas. Betul. Jadi betul jawapan yang diberikan oleh Naurah. Tahniah Naurah. Dan Hakim boleh beri ganjaran kepada Naurah. Okey. Seterusnya murid lain pula. Ustazah minta murid lain pula untuk membacakan jawapan. Okey, nampak macam Irish sudah bersedia. Saya dapat mencontohi sifat tersebut untuk menjadi murid yang cemerlang dunia akhirat dengan sentiasa bersifat lemah lembut dalam setiap tindakan saya. Okey, jadi jawapan Irish ialah dia berani dan juga sabar untuk dalam nak melakukan sesuatu tu dengan berlemah lembut. Betul. Jadi lemah lembut juga adalah sifat para Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi
Betul jawapan Irish. Tahniah, dapat ganjaran juga. Okey. Seterusnya murid lain pula. Silakan. Sebagai seorang murid, saya tidak akan berputus asa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa belajar, seperti masalah di dalam subjek matematik. Okey. Jawapan Nurin, dia tak akan berputus asa dalam nak berhadapan dengan mata pelajaran. Dia bagi contoh matematik. Mungkin bagi Nurin, matematik adalah mata pelajaran yang agak sukar kan bagi dia. Jadi dia takkan berputus asa. Jadi betul, itu pun adalah peranan yang boleh dilakukan oleh seorang murid dalam mencontohi Khulafa Ar-Rashidin. Tahniah kepada Nurin, macam biasa bagi ganjaran juga Hakim. Okey. Dan yang terakhir sekali Akilah. Saya dapat mencontohi sifat keberanian tersebut dengan berani mencuba perkara baharu, dan saya juga akan mengamalkan sifat sabar, terutamanya apabila menghadapi segala cabaran dan ujian yang datang untuk menjadi murid yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Betul, setuju? Okay. Begitu panjang jawapan yang diberikan oleh Akilah. Jadi Akilah mengambil daripada aspek dia takkan berputus asa dalam melakukan sesuatu. Itu juga adalah pengajaran yang boleh kita ambil daripada Khulafa Ar-Rashidin untuk diaplikasikan oleh seorang yang masih bergelar murid. Jadi tahniah juga kepada Akilah. Akilah juga layak mendapat ganjaran Hakim. Okey, baik. Tahniah kepada Akilah. Jadi Ustazah, apakah kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang Ustazah boleh buat pada hari ini ialah kita perlulah sentiasa mencontohi Khulafa Ar-Rashidin dalam semua aspek kehidupan demi kepentingan agama dan umat Islam keseluruhannya. Jadi kita perlu ambil iktibar dan pengajaran daripada apa yang kita belajar pada hari ini, Hakim. Baik. Dan bagaimana Ustazah menilai prestasi murid-murid kita hari ini? Secara keseluruhannya semua murid telah memberi tumpuan yang sangat baik dan juga dapat menjawab jawapan pun dengan sangat baik. Daripada keseluruhan, selalunya kalau kita menilai apa-apa 5 bintang kan Hakim. Jadi setiap murid, Naurah, Akilah, Irish dan juga Nurin, semuanya Ustazah bagi 5 bintang. 5 bintang. Okey, tepukan untuk diri sendiri. Dan Ustazah, di manakah murid-murid kita boleh mendapatkan bahan tambahan? Bahan tambahan boleh didapati daripada Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah kita, iaitu Ustazah Nur Hafizah Mat Isa, juga kepada juru bahasa isyarat kita Cikgu Suhana Fazil, dan murid-murid dalam talian mahupun yang menonton dari rumah. Saya doakan anda berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.